Kedah ni, tuan-tuan, kita rasa macam biasa kan, kerajaan Kedah. Sistem beraja Kedah. Sistem beraja Kedah ni, bila dibuat kajian, dia adalah sistem beraja yang paling tua di dunia. Lebih tua daripada sistem beraja England dan sistem beraja Scotland. Lebih tua daripada itu lagi. Jadi mana nak tunjuk apa? Banyaknya kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Melayu ada 3 dinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi peluang untuk duduk sejenak dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita yang seketika ini menjadi catatan amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama sekali saya mohon kemaafan kerana banyak bulan jadual saya tertangguh kerana urusan pengajian di Indonesia. Jadi jadual tak menentu. Kalau saya tetapkan jadual senang, tapi orang lain yang tetapkan jadual. Jadi insya-Allah masa bertembung tak adalah. Masa tak bertembung, insya-Allah saya hadir dan saya datang. Terima kasih kerana tak pecat saya. Baik, alhamdulillah kita sambung pengajian kita bab yang ke-12. Ini pun saya pakai agak ini. Sebab kita lama dah tak ada. Jadi kita ambillah bab yang ke-12. Sesiapa menyembah Allah, Allah itu hidup selamanya. Ini satu babak peristiwa yang berlaku saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan siapa menyembah Allah ini satu dialog yang terdapat dalam peristiwa itu yang diungkap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Ini Nabi beritahu, Allah beritahu kepada Nabi, dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Ini mana satu kalimat ayat Al-Quran yang menjadi dalil bahawa Nabi itu mati. Jadi dalil mati daripada hidup yang biasa ini. Mana hidup biasa ini mati. Itu berlaku pada Nabi. Kemudian datang pula hadis yang menjelaskan bahawa bila kita ziarah Nabi ataupun kita berselawat, Nabi akan, kita beri salam, ziarah Nabi, kita beri salam, Nabi akan menjawab salam itu. Kerana Nabi itu hakikatnya tidak mati. Jadi kalau kita lihat dua ni macam kontra. Macam kontra. Allah Ta'ala kata, engkau mati.
Dan Nabi kata kalau kita datang ziarah Nabi, beri salam, Nabi jawab. Kenapa? Kerana Nabi itu hakikatnya tidak mati. Jadi ini macam berlaku satu kontradik antara dua perkara ini. Jadi ulama-ulama cuba untuk bagaimana nak kita panggil nak menyamakan dia, synchronizekan antara dua perkara ini. Maka mereka berkata mati yang disebut oleh Allah dalam ayat Az-Zumar ayat 39 ini ialah mati sebagaimana mati daripada hidup biasa ini. Mana kita sekarang hidup biasa ni, Nabi pun hidup biasa, lalu Nabi dimatikan sebagaimana matinya orang-orang yang hidup, yang setiap yang bernyawa. Tapi yang Nabi boleh jawab salam itu kerana kelebihan yang Allah beri kepada Nabi, walaupun baginda berada pada makam, dalam makamnya, di kubur dia. Jadi maknanya itu bukan kontra lah. Makna dalam situasi yang berbeza. Firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum daripada engkau, maka jika engkau mati, apakah mereka itu kekal. Jadi maknanya nak ceritakan bahawa apa? Allah tidak jadikan hidup yang biasa ini kekal. Tak ada. Hatta dikatakan Nabi Khidir yang tak mati itu juga akhirnya akan mati. Mana tak ada kekal. Nabi Isa yang diangkat oleh Allah, tidak mati. Nanti akan turun semula di akhir zaman, akhirnya akan mati juga. Jadi maknanya itu kehidupan manusia ataupun makhluk di muka bumi ini. Iaitu dua ayat yang menceritakan tentang kematian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Setiap yang bernyawa. Bila kita sebut setiap yang bernyawa, ada setengah kata al-za'iqatul maut. Al-maut itu makna al-fana. Akan binasa. Akan semuanya binasa. Semuanya. Jadi bila sebut binasa, setiap makhluk ini binasa, bermakna setiap makhluk ini bernyawa. Setiap makhluk ini bernyawa kerana Allah kata yang bernyawa akan binasa. Jadi disitulah maka bila disebut bahawa setiap yang bernyawa itu mati, maka sebenarnya batu batan itu juga bernyawa. Batu batan itu juga bernyawa. Kerana batu batan akan binasa. Yang tak binasa apa? Yang tak binasa hanya zat Allah Ta'ala. Yang lain semua binasa. Bila binasa, makna yang lain juga hidup. Jadi kita nampak macam batu tu, kaku begitu, sebenarnya dia hidup. Antara diperkuatkan oleh dalil bahawa apabila seorang yang nak pergi belajar ilmu, berjalan daripada rumah dia nak pergi ke masjid, maka setiap yang ada itu akan mengucapkan istighfar untuknya. Yang ada dia makhluk di bumi, makhluk di langit, semut dalam lubang, ikan di dasar laut. Bila sebut makhluk di bumi, semuanya mengucapkan istighfar. Maknanya mereka itu hidup. Semua itu hidup. Jadi kerana itu, di mana Allah jelaskan setiap yang bernyawa, makna setiap yang ada pasti akan binasa. Semua binasa semua. Dan kemudian kata Allah, sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Jadi pahala kita semua ini akan disempurnakan pada hari kiamat.
Jadi hari ni kita kita kompos saja. Kompos dulu, maka di sanalah akan disempurnakan segala amal pahala tadi. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang dapat melepaskan. Kita rasa macam buat amal baik, tapi tiba-tiba haba'an mansura, jadi debu-debu yang berterbangan, tak ada apa faedah, tak ada apa amal. Jadi tidak ada apa pahala. Jadi itu saringan kesempurnaan pahala tadi akan disaring oleh Allah pada hari akhirat nanti. Ada amalan kecil yang tiba-tiba pahala dia besar. Itu kesempurnaan akhirat. Dunia ni dia tak jadi ukuran lagi. Dunia ni cuma ukurannya setiap amalan baik dibalas baik, setiap amalan buruk dibalas buruk. Itu dipanggil sebagai asas dia, dasar dia. Tapi tiba-tiba di hari akhirat ada amalan baik buruk akan ditentukan balasan oleh Allah. Tidak menjadi satu kezaliman jika Allah memberikan balasan buruk kepada amalan baik. Tidak menjadi kezaliman jika Allah menjadikan amalan buruk dapat pahala. Itu dipanggil hakikat. Maknanya hakikatnya begitu. Tapi syariatnya, siapa berbuat baik akan diberi baik, siapa buat jahat akan diberi jahat. Dan kemudian ada amalan kecil, pahala dia besar. Itu disempurnakan di akhirat nanti. Dan ada amalan besar, pahala dia kecil. Kenapa? Kerana di sana ada saringan. Ada saringan pula. Ini amalan kecil, tapi Tuhan beri pahala dia besar. Besar pahala dia. Ada amalan sedikit, tapi pahala banyak. Contohnya apa? Contohnya kita pergi bercakap. Kita buat amalan sikit je. Ajar satu orang satu surah. Datanglah seorang orang, dia nak belajar Quran. Dia kata, saya ni nak belajar Quran, baru nak insaf. Jadi sekarang baru nak belajar. Jadi kata dia ustaz tu tadi, kata dia orang tadi, saya tak pandai sangat. Tapi kalau nak belajar qiraati boleh lah. Nak baca yang lain-lain saya tak pandai. Saya pun tajwid tunggal langgang. Dia pun kata tak apalah, kerana permulaan qiraati lah. Kita pun ajar dia qiraati. Qiraati ada berapa tu? Ada 5 ke 6 apa ni? 5 tahap kan? Ajarlah kita. Tahap yang pertama je. Tahap kedua kita pun tak pandai. Kita ajar tahap pertama saja. Kita rasa macam kecil dah amalan tak? Tak banyak. Tapi bila tiba di akhirat, rupanya besar. Kerana orang tadi lepas dia belajar dengan kita, habis tahap 1, dia belajar dengan orang lain tahap 2. Sampai dia pula jadi ahli Quran. Dia pula ajar orang lain. Hasil daripada kita hari tu ajar dia bab pertama je, maka semua tu kita dapat pahala. Dapat pahala semua. Itu kesempurnaan. Ini yang dikatakan bahawa kesempurnaan amal itu balasan. Kita rasa macam kecil je. Kecil lah pahala sebab ajar qiraah je. Apa nak ajar? Qiraati je. Tapi besar pahala. Kita rasa kita mengajar sekolah rendah. Sikitlah pahala. Tapi tiba-tiba di hari akhirat, jangan-jangan lebih besar daripada pensyarah universiti. Gaji dunia memang kita kecil, dia besar, pahala tidak. Pahala belum tentu lagi. Itu dia kelebihan yang Allah Ta'ala jadikan kesempurnaan pada hari akhirat nanti. Jadi kadang-kadang kita rasa ulama besar mengajar, boleh jadi pahala tak banyak kerana dia sombong, dia angkuh, dia tidak ikhlas. Ada seorang tu dia mengajar sikit je, kitab Munyatul Musalli ya, berapa muka surat saja. Tapi kerana dia ikhlas, pahala dia besar. Jadi di sanalah ukuran sebenar kesempurnaan daripada Allah Ta'ala. Kesempurnaan pada Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang mana dapat masuk cecah, melangkah kaki dia ke dalam terlepas ia daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dapat masuk dia dalam syurga, faqad faz, maka itulah kejayaan yang besar. Itulah kejayaan.
Allah Ta'ala nak ajar kita makna hakikat berjaya itu apa. Hakikat berjaya bukan berjaya dunia. Berjaya dunia ni kalau pun berjaya juga orang panggil. Itu bukan hakikat lagi. Hakikat kejayaan itu bukan kita dapat lepas daripada titian sirat. Dapat lepas titian sirat, tak jatuh dalam tu, tak jatuh dalam neraka. Maka belum lagi kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar apabila wa udkhilal jannah, kaki kamu dapat masuk dalam syurga. Itu kejayaan sebenar. Yang lain tu tak tentu lagi. Sebab satu orang dia lepas pada neraka tapi tak masuk syurga lagi. Datang anak perempuan, datang isteri, datang wanita-wanita di bawah tanggungan dia, adik-beradiklah perempuan dia, anak saudara perempuan dia, tiba-tiba mengadu kepada Allah, ya Allah jangan masukkan orang ni dalam syurgamu. Kenapa? Kerana kami ni bawah tanggungan dia. Dia tak ajar sepatah pun kami tentang agama. Tak larang sepatah pun kami daripada dedah aurah. Dia tak ajak sepatah pun kami ajak mendirikan salat. Maka ya Allah, kerana dia abaikan tanggungjawabnya, jangan masukkan dia ke dalam syurga. Allah pun perintah malaikat tarik kaki, muka atas tanah ataupun atas bumi, baling ke dalam neraka Allah. Kenapa? Tak masuk dalam syurga lagi. Jadi tak berjaya lagi. Kejayaan yang sebenar wa udkhilal jannah, bila sebelah kaki dapat masuk dalam syurga. Sebab kaedah syurga ni bila masuk tak akan keluar dah. Itu kaedah syurga. Jadi siapa masuk tak ada dah keputusan muktamad bila sudah masuk kaki dalam syurga. Selagi tak masuk, baru selangkah je lagi tapi tak masuk lagi, tak tentu lagi. Maka itu dikatakan faqad faz. Faqad tu litaukid. Maka sesungguhnya faz, berjayalah dia. Itu kejayaan sebenar. Bila kita dapat lepas daripada neraka dan kaki dah masuk dalam syurga. Baik. Wa mal hayatud dunya. Ini kerana kita kebetulan sampai ayat ni, kita sebut tu dulu. Berkenaan dengan ayat ni. Wa mal hayatud dunya, dan tidak adalah kehidupan di dunia. Allah Ta'ala jelaskan apa pula? Tadi hakikat kejayaan. Sekarang hakikat dunia ni. Yang selalu mengganggu kita berjaya akhirat dunia. Dunia yang tukang ganggu. Tak boleh masuk surga, tak dapat masuk surga. Dunia lah kacau. Sebab tu di antara Aqabatul Awaiq yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Manhajul Abidin, ialah ad-dunya. Syaitan, syaitan, iblis lah, syaitan, dunia, manusia, hawa nafsu. 4 perkara. Diri kita. Itu yang menjadi penghalang daripada masuk surga. Lalu kata Allah, hakikat dunia tu apa? Illa mata'ul ghurur, melainkan dia ialah mata'. Mata' ni maknanya perhiasan. Perhiasan. Ghurur yang menipu daya. Jadi Allah perkenalkan pada kita. Kalau tidak kita tak tahu, duk ingat ke dunia ni lah sudahnya, kan? Sebab tu orang sanggup buat perkara haram kerana nak sedap hidup di dunia. Kerana apa? Kerana dia rasa dunia ni sudahnya dah. Dapat nikmat dunia habislah. Itulah kejayaan. Disebut sebagai kejayaan, menjadi seorang yang berjaya. Iaitu bila dapat jadi orang kaya, bila dapat pegang jawatan tinggi, bila dapat pangkat. Itu belum lagi. Sebab dunia ni adalah mata'ul ghurur. Mata benda yang menipu daya, yang tipu kita. Mata benda yang tidak dapat menjadi kenikmatan selama-lamanya. Sebab tu dunia ni, nikmat dunia tu sekejap je. Sekejap je nikmat dunia. Kalau kita lihat makan, sedap dah makan. Sedap. Setakat mana sedap? Telan. Bila telan habis, bukan lama, tak payah tunggu esok.
Hilangnya nikmat makan, tak payah tunggu esok, tak payah tunggu lusa. Hilang bila? Hilang dia bila kita telan. Rasa lazat? Tak rasa dah. Manis, masam, sedap, tak sedap. 3 rasa, sweet, sour. Setakat mana? Setakat duduk dalam mulut. Setakat duduk dalam mulut. Telan habis. Itulah dunia. Maka sebegitulah nikmat-nikmat lain. Mana nikmat lain? Sekejap je. Nikmat lazat dunia setakat mana? Lazat dunia ni keseluruhan kata para ulama setakat umur 30-an je. 33 tahun, 34. Setakat itulah kalau Tuhan beri nikmat pun. Kenapa? Selepas daripada itu nikmat dah campur dengan kepayahan. Lepas pada itu lagi kepayahan, tak ada dah nikmat. Umur kita ni begitulah, di 3 tahap. Dia ada 3 tahap. Mana tahap kemuncak dia 33 tahun, 34. Sebab itulah manusia dibangkitkan di hari akhirat dalam syurga, duduk dalam syurga, umur sama semua. 33 tahun, 34 tahun. Itu umur. Kenapa? Itu umur mengecapi nikmat. Mana nikmat? Sebab tu kita masa umur bawah pada tu tahu nak seronok je. Tahu nak seronok. Bala tak fikir. Tu budak-budak yang rempik tu sampai jadi etromen tu. Jadi etromen tu berlumba sebagai. Dia nak seronok je. Dia tak fikir bala, bertembung lori balak, selisih dengan orang, masuk bawah lori ke bawah kain. Tak ada fikir. Selekoh tak ada fikir. Dia tak ada fikir apa. Kerana dia nak seronok je masa tu. Itu tahap 1/3 yang pertama ni. Dia seronok nak seronok. Dia tahu nak seronok. Dia sanggup untuk buat apa saja. Tu yang berlumba tu. Berlumba tu yang hebatnya lagi, yang paling hebat. Pertama, dia berlumba dan gelap. Lampu haram dipasang. Hebat dia. Tak boleh pasang lampu. Lepas tu brek buang. Buang brek. Bayang gila tak gila. Kenapa? Kerana pada masa tu dia tak fikir bala. Dia fikir nak seronok je. Sampai umur 30 tahun lebih tu. Tahu nak seronok je. Tak kira dah nak apa dia tahu nak seronok, zina tak zina, minum arak, mabuk benda semua, itu dia tahu nak seronok. Masuk 33 ke atas sampai ke 50, sampai ke 45, itu bercampur dah. Mula bercampur seronok tak seronok, seronok tak seronok, seronok bala semua ada. Ada sakit, ada susah sebagainya. Naik ala ke atas, dunia dah tak ada nikmat dah. Tak ada nikmat. Sebab tu kita kena gunakan. Ketika nikmat itu tidak dirasai, maka dekatkan diri dengan akhirat. Selagi kita duk rasa dunia nikmat, dia tak akan rasa nikmat dunia akhirat. Nikmat ibadah tak terasa, nikmat melakukan zikir tak terasa, nikmat baca Quran tak terasa. Kenapa? Kerana dia diselubungi oleh nikmat dunia. Tapi saat kita dah tak terasa dunia itu nikmat, ketika itu kita merasa akhirat itu manis. Jadi itu dia antara sifat dia. Jadi dunia ni apa? Dunia ni hanya mata benda biasa. Jadi tak payah kita duduk sibuk saja. Dan manfaat dia pun ketika tertentu saja. Dunia ni dia macam emas lah. Macam emas. Emas tu orang gali tak? Gali. Sanggup gali berapa dalam. Sanggup orang bekerja siang malam. Sanggup orang berbalah. Sanggup orang berkelahi kerana emas. Sanggup segala-galanya. Tapi diguna bila? Dia guna ketika tertentu saja. Lain pada tu tak ada nikmat dia. Kita bawa emas. Sebiji emas ni ada 4 kilo lah kita kata. Atau 10 kilo. Sebiji emas. Satu ketul dia katalah 10 kilo. Bila rasa nikmat dia? Masa ketika di atas daratan. Kalau masa kita karam di laut, masa kita duduk naik kapal, lepas tu karam. Dalam kapal tu ada emas. Baik. Kita nak peluk emas tu ke macam mana masa tu? Tak ada dah. Emas dah tak ada nilai dah waktu itu. Itu baru atas dunia tu. Masih dalam dunia lagi, cuma duduk tengah laut. Dalam dunia lagi, emas sudah tidak bermakna pada masa tu. Kalau peluk emas tu, lagi cepat tenggelam. Dengan dia sekali. Dah dia sendiri 70 kilo. Emas pula 10 kilo. 80. Tak kerai bulu kuyuk tu dalam laut. Jadi,
ketika itu kita melepaskan nikmat dunia. Masih dalam dunia, dah tak pakai dah nikmat dunia. Apatah lagi di akhirat. Sebab itulah nikmat dunia ni tukar cepat-cepat. Convert dia, jadikan pahala. Sebab kita ni tak lama, bila-bila masa nak belayar ni, nak pergi daripada dunia nak pergi ke akhirat, maka kena tukar dengan mata wang akhirat. Apa mata wang akhirat? As-sawab, iaitu pahala. Tukar jadi pahala. Jadi ada duit, tukar jadi pahala. Ada kederat, tukar jadi pahala. Ada umur, tukar jadi pahala. Maka insya-Allah kita akan mendapat nikmat di hari akhirat. Jadi kerana itu banyak nikmat-nikmat kita hendaklah pergunakan dia. Ini banyak nikmat kita ya Allah Ta'ala beri. Baik, dan firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Semua ada ni binasa. Tadilah ayat yang saya sebutkan tadi. Semua tu akan maut, mati, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hak lain binasa belaka. Sebutlah apa pun. Pangkat, jawatan, kedudukan. Kedudukan. Masih hidup je orang panggil kita dengan jawatan. Dikaitkan dengan nama jawatan. Nama kita ni pun masih hidup je pakai. Masih ada nyawa. Dah tak ada nyawa, orang tak panggil dah. Orang tak panggil dah. Masa tu orang panggil jenazah ataupun mayat. Jadi tak ada dah. Pangkat langsung tak sebut. Jadi sebab itu semua tu adalah mata'ul ghurur, mata benda dunia yang menipu daya kita. Nampak macam lazat, tapi sebenarnya tidak ada kelazatan. Dia hanyalah fata morgana ataupun asyarab, iaitu bayang-bayang air yang kelihatan ada air. Nampak jauh macam air, pergi dekat tak, rupanya kering kontang juga, tak ada apa. Jadi tanyalah orang yang kejar dunia, masa belum dapat memang rasa nikmat, bila dapat rasa bebanan. Belum pada dapat nampak nikmat. Nikmat sebagainya. Tapi bila kita dapat, dia tidak ada nikmat lagi. Tak ada nikmat dah. Kalau ada pun sikit-sikit, tapi tidak sebagaimana yang kita sangka. Jadi kerana itulah kita semua hendaklah ingat bahawa kita ni berada di atas dunia yang menipu daya kita. Jangan tertipulah dengan dunia. Dunia ni dipandai menipu. Hingga kita lalai terhadap akhirat. Kita lalai terhadap agama. Jadi kerana itulah maka datang ayat-ayat mengingatkan kita. Muhammad bin Abdullah selaku Nabi dan Rasul paling mulia wafat di hadapan isteri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, seperti kata Aisyah, ketika Rasulullah sudah sakit tenat, yang mana di hadapannya ada air dalam bekas, maka Rasulullah menggunakan air untuk membasuh mukanya. Setelah membasuh muka, Rasulullah bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya mati itu mempunyai sakarat, iaitu keadaan sakit. Jadi mana Nabi wafat depan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah kewafatan Rasulullah. Mana wafat di atas ribaan Aisyah, mengikut satu riwayat. Ada kata tidak atas riba, tapi tepi Aisyah. Jadi itu pulanglah versinya walaupun versinya berbeza, tapi tak apalah, tak jadi satu kerosakan akidah kita. Jadi bolehlah nak pakai hak mana. Cumanya cerita Nabi wafat di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa sakarat, Nabi ambil air, Nabi basuh muka. Dan dia setengah kata Nabi minta Aisyah lapkan muka dia. Kenapa? Kerana Nabi kesakitan. Nabi sakit. Nabi kekasih Allah sakit juga mati. Sakit mati. Dah kita tidak kekasih Allah, maka sudah tentulah mengikut adatnya lebih sakit. Jadi kerana itulah kena berwaspada dan ingat selalu. Minta dengan Allah mudahkan sakarat. Antaranya apa? Antaranya banyakkan selawat.
selawat kepada Nabi memudahkan sakarat mabuk mati. Mana tak panjang sakit dia. Sakit tetap sakit. Nama dah mati. Kita sakit tak? Sakit. Kita sakit tu sakit. Itu baru sakit. Tak mati lagi. Jadi kalau sakit pun sakit, sedangkan mati tu lepas. Lebih pada sakit. Maka sudah tentu sangat menyakitkan. Kata setengah ulama bandingannya bagaikan seekor kambing yang dilapah kulitnya hidup-hidup. Kambing tu jangan sembelih. Kita lapah kulit dia hidup-hidup. Mengelupur tak? Mengelupur lah. Mengelupur, mengelepar, mengembek, macam-macam. Tak terberak, terkencing. Maka begitulah hakikat manusia sakit ketika sakarat. Jadi kerana itu kita minta, ya Allah, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir sakaratina. Ya Allah, Engkau permudahkanlah sakarat kami. Dan minta warzuqna husnal khatimah, dan rezekikan kami mati dalam keadaan baik ataupun husnul khatimah. Itu minta. Jangan lupa tu. Terlupa nak minta murah rezeki tak apa. Jangan terlupa nak minta husnul khatimah. Makna terlupa nak minta rezeki. Paling tidak tak dapat rezeki hari ni, esok teringat minta. Cari je lapar. Tapi kalau terlupa nak minta husnul khatimah, siap kita. Sebab itulah kena selalu minta husnul khatimah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara banyak nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, syukur, banyakkan selawat. Pagi-pagi itu dah kena selawat dah. Sebelum subuh kena istighfar dah. Belum pada subuh. Selalu saya dah sebut kan, sebelum pada subuh paling tidak 1000 istighfar. Astagfirullah 1000, sekejap je. Bangun. Waktu mana? Waktu sebelum subuh. Waktu sahur. Sebab orang yang masuk surga ni bukan orang banyak tidur. Siapa kata? Allah kata. Allah sendiri beritahu, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu duduk dalam surga, dikelilingi, dipenuhi dengan mata-mata air yang lazat. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Dan mereka itu sebelum sekarang, maknanya sebelum akhirat tu, di dunia dulu, mereka adalah orang-orang muhsinin. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mana sifat orang muhsinin? Sifat orang yang masuk surga tu, ketika dunia dia muhsinin. Apa perangai dia? Apa sifat dia? Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit mereka itu tidur pada waktu malam. Ini dalil dia. Mana nak syurga banyak tidur, macam mana kita? Nabi kata, kalau Allah kata, kalau nak syurga, ahli syurga, sikit tidur malam, banyak berjaga daripada tidur. Jadi sebab tu kita ni kena jadi orang muhsinin. Orang yang dijamin syurga oleh Allah. 1/2 malam berjaga, 2/3 tidur, itu muslimin. 1/2 tidur, 1/2 jaga, itu mukmin. Muhsinin 1/3 saja tidur, 2/3 jaga untuk beribadah pada Allah. Jadi kita duduk mana agak-agak tu? Tengoklah masing-masing, jangan duk ukur orang. Tengok masing-masing. Jadi itu dia ukuran. Sikit tidur, lepas tu apa lagi? Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka sudah beristighfar kepada Allah. Waktu sahur tu bila? Belum subuh. Belum subuh bangun, astaghfirullahalazim. Mana? Beristighfar. Jadi kita ni kerana tu istighfarlah sampai masuk subuh. Tak kira 1000 ke 100 ke berapa ke, tapi istighfar sebelum subuh bangun. Itu perangai orang muhsinin. Jadi makna kerana apa? Kerana kita nak surga. Kita ni nak kepada surga Allah di hari akhirat. Jadi banyaklah kita selawat. Lepas tu apa lagi memudahkan sakarat, mudah mati, dapat husnul khatimah, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Tiap-tiap hari derma. Banyak tu bukan
banyak kuantiti dia. Banyak tu mana? Lazimkan bersedekah. Sikit tak apa. Sikit tak apa, 50 sen sekali sedekah. Ada lagi ke sedekah 50 sen? Sebab sekarang payah dah nak jumpa duit 50 sen. Jadi makna paling tidak RM1 lah. Kita sedekah. Kita ikuri perbuatan yang baik, ikuri perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Kalau dulu masa kita belum insaf dulu, belum sedar, belum nak balik pada agama, kita boleh sedekah benda maksiat, boleh infak, boleh sumbang perkara maksiat, boleh beri derma perkara maksiat. Nak berapa? 500, 1,000, tak ada hal, boleh. Mudah. Maka bila kita sudah insaf, ikuri perbuatan jahat dulu dengan perbuatan yang baik. Kalau dulu pemurah dalam perkara jahat, sekarang kena pemurah dalam perkara baik. Pemurah dalam perkara baik. Jadi kena cover balik lah. Itu dia orang yang insaf, orang yang sedar. Jadi infak kita di jalan Allah Ta'ala. Infak. Jangan tunggu hari Jumaat. Memanglah ada kelebihan infak hari Jumaat. Dan itu cerita kelebihan. Tapi kelebihan hidup, infak pada setiap hari. Hari-hari ni infak. Mari datang solat subuh, dah isi dah dalam tabung masjid. Isi ala masuk, jangan isi ala keluar. Bukan tak sah isi ala keluar, tapi takut terlupa. Jadi ala masuk tu isi terus. Supaya kita ingat, pergi masjid ni, turun daripada rumah, ingat dah nak bawa duit. Jangan pakai tak bawa. Ingat dah nak bawa. Ni RM5 ada ni untuk esok ni. Subuh esok. Biar kita infak. Duit tu boleh digunakan untuk kebaikan pihak pentadbiran masjid, kan? Boleh guna untuk bayar bil elektrik, buat program ceramah kuliah, nak makan, nak minum benda semua. Ahli-ahli masjid yang datang, ada orang kelaparan, gelandangan, kita nak bantu sikit sebanyak. Itulah dia. Bakal-bakal beri. Kenapa? Bukan untuk orang lain, tapi kebaikan kita di akhirat. Tengok tadi saya tengok ada apa tu? Iklan tadi. Berapa kelebihan sedekah tu, infak. Banyak tu. Melepaskan. Bila infak, kita terlepas daripada 70 pintu-pintu bala. Setiap hari kita ni paling kurang ada 70 bala. Setiap hari. Paling kurang lah. Jadi bila kita infak, 70 pintu itu tertutup. Tak jadi kena bala lah. Tak kena bala. Jadi kenapa? Sebab kita tak tahu bala tu macam mana. Bala-bala daripada Allah ni kita tak tahu. Macam-macam dia tak semestinya. Hak besar, baca dan bala. Yang mengganggu kita, menyusahkan hati kita, menyebabkan kita rasa tidak selesa hidup. Jadi siapa yang rajin infak, Allah beri dia ketenangan jiwa. Itu lepas dia. Bila ketenangan jiwa, datang bala-bala kecil, kita tak rasa apa. Tak rasa apa. Kenapa? Jiwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kena infak. Jadi jiwa kita akan tenang, bala akan terhindar. Bila kita infak, Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Pintu rezeki pula banyaklah. Tadi tulis senarai itu berapa tu pun padan dah. Sebenarnya apabila kita berselawat dan infak, maka kita akan mendapat hadis-hadis yang berkaitannya beratus hadis. Cerita kelebihan infak, kelebihan selawat, kelebihan berbuat baik kepada orang lain. Jadi kelebihan memaafkan. Kita rasa macam apa? Kita rasa macam memaaf. Sebab itulah saya sebutkan tadi sifat muhsini. Sifat orang muhsini tadi, dia dengan Allah. Dia dengan Allah apa? Malam sikit tidur, waktu sahur sudah beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Ayat berikutnya, dalam harta mereka itu diberikan hak kepada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang malu untuk meminta-minta. Mana dia dengan orang lain, dengan orang ramai. Tadi dengan Allah, dua. Dengan manusia, satu.
Lagi dalam ayat yang lain, orang muslimin itu apa sifat dia? Wal afina 'anin nas. Mereka gemar memaafkan manusia. Nak masuk surga, kena maafkan orang. Nak masuk surga, kena kaziminal ghaiza, menahan diri daripada marah. Dalam ayat tu tak, dalam ayat begitu dia tak, bukan sekadar nak masuk surga banyak salat. Tak, bukan begitu. Nak masuk surga kena banyak zikir. Ya, tapi hak tadi kena buat tu. Kurang tidur malam, sahur sudah beristighfar, dalam harta kita diberikan hak pada orang miskin, menahan kemarahan, memaafkan orang. Itu benda yang payah kita nak buat. Setengah orang tu didendam. Sekali orang buat salah kat dia, dia punya dendam tujuh keturunan. Itu Melayu main 7 keturunan, semua Melayu. Berdendam sampai 7 keturunan. Sumpah tu. Jadi maknanya kita ni tak payahlah begitu. Hidup dunia nak sepanjang mana sangat. Duk sibuk, duk layan ke nafsu. Duk layan ke kemarahan. Duk layan ke benda yang buruk. Sekarang kita belajar mengawal diri daripada mengikut nafsu dan melayan perkara yang menghalang kita masuk surga Allah Ta'ala. Mana? Balik kepada Islam. Ini balik pada Islam. Jangan tinggalkan Islam. Melayu. Ini kita duduk bincang, orang duduk bincang alam Melayu kan. Melayu ni hebat kenapa? Kan Islam. Jangan ada ingat hebat sangat Melayu tanpa Islam. Melayu ni hebat kerana adanya Islam. Jadi sebab tu kita kena jaga Islam tu. Kebetulan tak ada bangsa di dunia ni yang bangsa dikaitkan terus dengan agama. Tak ada. Arab tidak dikaitkan terus dengan Islam sebab ramai Arab Kristian. Di Lubnan tu berapa ramai Kristian tu, Arab Lubnan. Nampak macam Arab lah, macam Arab Islam. Tapi Arab tak dikaitkan dengan agama. Melayu asal Melayu Islam, asal Islam Melayu. Nak cari mana dalam dunia? Hebat Melayu ni. Tapi jangan duk hebat setakat Melayu tu saja, kan? Tak ada hebat kita kalau tak balik pada Islam. Bolehlah nak pakai tanjak, pakai baju suit, busana Melayu, tapi kena jiwa tu Islam lah. Jangan jiwa Melayu saja. Kena ada Islam yang menunjangi kita. Itu dia sejarah Melayu. Memang Melayu ni hebat. Tamadun Melayu ni bermula 12,000 tahun dulu. Tamadun Melayu. Itu kalau ambil zaman pertengahan. Zaman pertengahan dipanggil apa? Zaman Neolitik apa? Kalau awal lagi zaman Paleolitik. Itu zaman batu dulu lagi. Itu 46,000 tahun. Ambil yang pertengahan lah. Tamadun Melayu 12,000 tahun. Tamadun India 9,000 tahun dulu. Tamadun Cina 5,000 tahun dulu. Mana tua tamadun kita? Ada orang kata Melayu ni miskin. Bahasa dia pun banyak tiru bahasa Sanskrit. Kan? Bahasa Melayu tak banyak. Yang kita duk cakap ni banyak bahasa Sanskrit. Sanskrit ni bangsa daripada tamadun India. India 9,000 tahun. Kita 12,000 tahun. Takkan kita tiru orang yang tak beranak lagi? Ini sejarah kena betulkan balik lah. Sebab apa? Sebab nak bunuh satu bangsa, racuni akar sejarahnya. Tipu sejarah. Hapus bangsa tu. Bangsa tu akan hapus. Dia akan rasa lemah, dia rasa khabar apa? Sebab akar sejarah bangsanya telah diracun. Dan ini yang dilakukan oleh dunia Barat, dunia penjajah, diracun bahasa bangsa kita, sejarah kita. Hingga kita ni tak tahu duk mana kemuliaan bangsa kita. Jadi kena angkat balik lah. Kena angkat balik sejarah bangsa. Supaya kita ni rasa anugerah Allah pada kita. Bangsa Melayu taburan dia. Ni habis cerita kita ni lah. Pergi ke bangsa Melayu lah. Bangsa Melayu ni taburan dia memenuhi 2/3 selatan dunia. Dunia ni besar. Bahagian selatan ni
separuh ni kan, dunia ni dua paruh ya, dua paruh, separuh utara, separuh selatan. Garis tengah tu khatul istiwa. Khat itu makna bahasa Arab tu. Yang buat peta yang pertama dunia orang Arab. Yang tu Marco Polo tu semua tu, Columbus tu semua tak, itu hak yang kemudian dah tu. Selatan dunia ni 2/3-nya Melayu. Besar. Sebelah barat daripada Kepulauan Madagaskar. Tuan-tuan tahu tak Madagaskar ni pulau? Tengok dalam peta balik lah. Sebab kita lama dah tinggal sekolah kan. Jadi tak berapa ingat. Tengok. Daripada Madagaskar sampai kepada Eastern Island. Pulau sebelah timur sempadan dengan Laut Taiwan. Itu Melayu. Besar tak Melayu? Oh, Melayu belaka tu. Daripada Madagaskar tarik sampai ke Laut Taiwan. Utara daripada sempadan Taiwan. Utara ni. Hak atas tu Cina lah. Dengan Mongol, dengan benda semua. Daripada sempadan Taiwan sampai ke New Zealand. Itu Melayu. Betullah orang asli New Zealand tu Melayu. Sama ada melalui kajian sosiologi dan antropologi atau kajian tentang DNA kejadian manusia ni. Itu Melayu. Besar kita ni bangsa Melayu. Jadi jangan ingat bangsa kita kecil. India mana taburan dia? India lah, benua India. Pakistan tu ke India lah, tu benua dia. Cina, benua Cina dia. Kita Melayu besar. Itu kalau ambil nak cerita akar Melayu. Jadi mana duduk kuatnya Melayu ni? Duduk pada Islam. Sebab tu tuan-tuan, tak ada bangsa di dunia yang paling banyak kerajaan selain daripada bangsa Melayu. Banyak kerajaan Melayu ni. Kerajaan lain, bangsa Eropah, berapa je kerajaan dia? Bangsa Eropah. Cuba kaji balik. Eropah klasik dan Eropah moden. Berapa je kerajaan dia? Tapi kita duk bangga ke Eropah. Bangga Eropah. Sampai kita, kenapa? Kerana sejarah kita dah diputar belik dah. Betul kata tadi, nak membunuh tamadun satu bangsa, bunuh sejarah dia. Kita jadi lemah kenapa? Kerana sejarah kita dibunuh. Diracuni. Melayu apa? Pandai Melayu. Nak buat jarum pun tak pandai. Dimoyokkan kita. Kita pun moyok. Eropah hebat. Lepas tu kita tiru dia belakang. Padahalnya, ketika kita bangsa Melayu, Islam ni, sudah berdagang ke serata dunia dah. Kita ada kapal dah masa tu. Eropah dia atas pokok lagi. Tu orang Amerika tu. Lanun lagi tu. Amerika ni asal-usul dia mana? Penjenayah daripada Britain diburu oleh kerajaan England dan England. Lalu lari ke mana? Lari ke Amerika lah. Lari ke sana, jumpa pulau Amerika ni, lalu buat negara. Jadi asal dia apa? Asal dia lanun. Masa dia tak pandai membaca menulis lagi, bangsa Islam ni dah boleh menulis dan membaca. Dah berdagang ke seluruh dunia dah. Ini. Tapi kita duk bangga, duk bangga dia dapat tiru Mak Saleh, bukan main lah. Main, tiru belaka. Jadi sebab itulah kita kena ada akar bangsa kita sendiri. Melayu ni paling banyak kerajaan. Eropah tak banyak kerajaan. Arab tak banyak kerajaan. Kerajaan Ayubiyah, kerajaan Fatimiyah, kerajaan Khwarizmi, kerajaan Abbasiyah, Umayyah, kerajaan Yunani. Kalau nak kata Yunani itu sebahagian situlah, tapi dia tu bukan Arab. Melayu? Melayu tak larat nak bilang tuan-tuan. Sejarah Melayu, kerajaan Melayu, dia ada dua kerajaan Melayu ni. Satu kerajaan sebelum Islam, Hindu Buddha. Dua kerajaan selepas Islam,
Asal apa ni? Selepas kedatangan Islam. Semua tu ada kerajaan. Melayu. Kerajaan mana? Kerajaan Perlak, Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Srivijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Utara, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Kedah Tua selepas Islam, Kerajaan Cehtu, Kerajaan Tantan, Kerajaan Gangganagara, Kerajaan Champa, Kerajaan Patani, Kerajaan Melaka, Kerajaan Brunei, Kerajaan Sulu, Kerajaan Mindanao, Kerajaan Giri, Kerajaan Kudus, Kerajaan Saribon, Kerajaan Buton, Kerajaan Sulawesi. Letih nak bilang. Banyak kerajaan Melayu. Semua tu kerana apa tu? Kerana Islam. Ni. Kuatnya semua kerajaan-kerajaan itu lebih-lebih lagi selepas kedatangan Islam. Lepas kedatangan Islam. Kedah ni, tuan-tuan, kita rasa macam biasa kan, kerajaan Kedah. Sistem beraja Kedah. Sistem beraja Kedah ni, bila dibuat kajian, dia adalah sistem beraja yang paling tua di dunia. Lebih tua daripada sistem beraja England dan sistem beraja Scotland. Lebih tua daripada itu lagi. Jadi mana nak tunjuk apa? Banyaknya kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Melayu ada 3 dinasti. Ada 3 empire, bukan setakat kerajaan. Iaitu Empire Srivijaya, Kerajaan Majapahit, Empire Melaka. Besar kerajaan-kerajaan Islam ini. Jadi sebab itu, kuat tu duduk mana? Kuat tu duduk pada Islamnya. Betul tuan-tuan, ada 3 perkara yang menyebabkan kita Melayu ni kuat. Jangan tinggal ni 3 ni. Pertama, bila Melayu berpegang pada Islam. Jadi kena jaga Islam tu. Yang kedua, bila Melayu ada kuasa politik. Tak ada kuasa politik, ghaibul ghuyub. Tak kiralah bangsa apa pun di dunia. Tak ada kuasa politik. Dulu, Mongol. Mongol kan dulu hebat. Tapi bila dia tak ada kuasa politik, mana sekarang Mongol? Tak tahu duduk mana dah Mongol. Kita pun terlupa dah. Mongolia. Negara apa ni? Ibu negara dia apa? Apa ni? Mongol. Tak ingat dah. Baik, maknanya sampai terlupa. Itu cerita dulu. Dulu ada kerajaan Zulu, bangsa Zulu di Afrika. Kuat dia, empire dia kerajaan dia besar. Tapi bila dia kalah perang, tak ada kuasa politik, sekarang mana Zulu? Zulu sedang memohon kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu supaya dunia mengiktiraf bangsa dia. Bahawa dia pernah muncul di dunia. Sampai begitu sekali. Dah kalau Melayu tak ada kuasa politik, duduk mana Melayu? Kena ratah ke orang je tuan-tuan. Nasib baik kita masih ada kuasa politik dalam perkara 153 Perlembagaan Negara, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu. Tapi pelik sehari dua ni. Kalau kita bercakap Melayu, kita dikira racial. Rasis. Tak boleh bercakap bangsa kita. Pelik. Kita bercakap pasal bangsa kita. Tak boleh. Kita kan tuan tanah negara ni. Tanah air ni. Lama nanti satu kesalahan jika mengaku tanah Melayu adalah milik orang-orang Melayu. Tak kena gaya begitu berlaku. Jadi sebab itu sekarang kita kena bincang gitu. Melayu kena ada kuasa politik. Tidak tenggelam raik Melayu ni. 153 tu masih boleh bertahan. Satu perkara pelik. Satu perkara pelik tuan-tuan. Ini saya nak sebut. Kita jarang perasan. Tuan-tuan balik nanti. Cuba cek. Perkara 2 dalam perlembagaan kita. Perkara 2. Di sana, ada satu klaus di mana kerajaan, siapa saja jadi kerajaan Malaysia, dia boleh menjemput negara lain untuk datang ke negara ini berkongsi kuasa politik dan ekonomi negara. Tanpa mendapat kelulusan 2/3 tanpa mendapat kelulusan yang di Pertuan Agong. Cuba tuan-tuan tengok hal tu. Saya nak ajak tuan-tuan tengoklah balik, kaji balik. Maknanya rapuh kedudukan kita. Kalau kita orang Melayu tak fikir Islam, tak fikir kuasa politik dan tidak fikir ekonomi Melayu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit kesedaran kepada kita untuk kita insafi, kaji balik
bagaimana akar sejarah tamadun kita akan menguatkan kita. Sebab lepas kita mati, tanah air ni kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita. Kalau dah sampai hilang maruah, tak ada apa Melayu pun dah ruyuk dah, mana hilanglah segala-galanya. Maka kena ingat bahawa ada pihak yang sedang memerhati negara kita. Sebab negara dia dah tepu dah, tak boleh nak duduk dah dengan kependudukan yang ramai, dengan kekayaan yang sudah melampau. Maka tidak mustahil mereka dapat membeli negara kita dengan kekayaan dan kuasa yang mereka ada. Akhir sekali runtuhlah tamadun Melayu dan Muslim ataupun Islam dalam negara kita ni. InsyaAllah sekadar itu saja untuk kita fikir bersama, dan kita pun dah lewat dah sikit. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita boleh sambung lah kot bulan-bulan depan pula. Mudah-mudahan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.